Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung subtopik dalam bab 4. Okey. So sekarang kita mau tengok eksperimen yang mengkaji tindak balas kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okey. Kalsium karbonat ialah sebatian. Okey. Yang terdiri daripada, maksudnya dalam sebatian kalsium karbonat ni ada kalsium, ada karbon, ada oksigen. Okey, dia campur dalam satu bahan. Okey. So, macam mana kita mau pisahkan dia? Macam mana kita mau buktikan dalam sebatian itu mengandungi benda-benda ni? Okey. So, kalsium karbonat ni ialah kita panggil kapur. Okey, kapur, batu kapur. Okay. So, macam mana kita buat eksperimen ni? Kita first kita kaji dulu tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Maksudnya antara sebatian dengan asid hidroklorik lah. So, dalam tabung uji P, kita letak kalsium karbonat dan asid hidroklorik cair. Okay. So, kalsium karbonat letak dalam sini, letak asid hidroklorik. Okey, lepas tu tutup tabung uji, tapi di sini ada satu saluran tube ini. Okey, sambung pergi tabung uji yang satu lagi. Dalam tabung uji Q ini, kita namakan sebagai Q. Dalam tabung uji Q kita letak air kapur. Okey, air kapur ini jernih pada mulanya. Dia macam air je warna dia. Dia tidak warna, tidak berwarna, dia jernih. So, air kapur ini digunakan untuk uji kehadiran karbon dioksida. Maksudnya kalau ada karbon dioksida, air kapur tu akan jadi keruh. Keruh maksudnya dia jadi macam kotor-kotor begitulah. Okey, jadi warna susu. Kalau ada karbon dioksida. Kalau tiada, maksudnya kalau gas yang kau masukkan itu bukan karbon dioksida, dia tidak akan jadi keruh, dia akan kekal jernih. Alright. So apa yang terjadi di sini ialah kita letakkan sahaja kalsium karbonat ke dalam asid hidroklorik cair, lepas tu biarkan dia bertindak balas. Kamu akan nampak dia macam berbuih-buih di kawasan ini ya. Bukan berbuih, ada gelembung gas. Okey? Ada gelembung gas, kamu akan nampak. So gas itu akan masuk ke dalam sini, dan apa yang akan kamu perhatikan di sini ialah air kapur akan menjadi keruh. Bermaksud tindak balas di sini menghasilkan gas karbon dioksida yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okey. So, tindak balas antara kalsium karbonat dengan oksigen pula. Oksigen tadi asid hidroklorik, sekarang oksigen. So, macam mana mau kasih tindak balas kalsium karbonat dengan oksigen? Kita letak kalsium karbonat dalam tabung didih, lepas tu panaskan sahaja. So, bila dia panaskan, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Oksigen datang dari mana? Oksigen terdapat dalam udara di sini. Okey? So, bila kamu panaskan, gas dia akan menghasilkan satu jenis gas. Okey, kita tidak nampak gas tu, tapi dia terhasil. Macam mana kita mau buktikan ada gas terhasil? So, kita akan nampak di sini air kapur menjadi keruh. Jadi tadi Miss bilang kalau dia air kapur menjadi keruh, bermaksud gas yang dikumpul ialah gas karbon dioksida. Okey. So kedua-dua tindak balas ini akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kita tengok persamaan dia. Okey. Persamaan kimia yang berlaku untuk tindak balas antara kalsium karbonat dengan oksigen, iaitu kita panaskan sahaja. Okey. Dia akan kalsium karbonat akan tanda segitiga ini bermaksud panaskan. Dia mewakili penundu Bunsen lah. Okey. So, kalsium karbonat panaskan, dia akan membentuk kalsium oksida dan karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida ini ialah gas lah kan yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Jadi kalsium oksida ni di mana? Dia tinggal di mana? Okey. Kalsium oksida ialah bahan yang tertinggal di sini bila kamu panaskan. Okey, bila kamu panaskan, gas akan terhasil dan baki di sini ini ialah kalsium oksida lepas kamu panaskan. Okey. Next, kita tengok kalau dia bertindak balas dengan asid hidroklorik, okey, kalsium karbonat
tambah asid hidroklorik bermaksud bertindak balas. Kalsium karbonat bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan kalsium klorida, karbon dioksida, dan air. So next kita tengok siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam merupakan satu senarai logam yang disusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Kereaktifan Miss sudah bagi tahu sebelum ini, maksud dia betapa cepat, betapa aktif dia boleh bertindak balas dengan oksigen. Maksud dia siapa yang paling cepat bertindak balas dengan oksigen, dia akan duduk di kedudukan yang lebih tinggi lah dalam senarai itu. Logam yang berlainan mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Right. So, ini ialah siri kereaktifan logam. Semakin turun senarai ini, kereaktifan terhadap oksigen semakin berkurang. Maksudnya yang paling atas ini yang paling reaktif dengan oksigen. Jumpa saja dengan oksigen dia boleh meletup. Contohnya lah. Maksudnya kalau dia terdedah kepada udara, seketul kalium terdedah kepada udara, dia boleh meletup. So, kalium ialah yang paling reaktif dengan oksigen, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum, aurum. Ini perlu hafal. Perlu hafal. Sebab sampai form 5 SPM pun kamu akan belajar jumpa benda ni, siri kereaktifan logam ni. Jangan nanti sudah tingkatan 5 mau SPM, pernah nampak siri kereaktifan logam? Padahal Miss Veron sudah pernah ajar. So cara untuk hafal, dia ada cara. Kamu boleh pilih untuk hafal begini saja. Hafal saja nama dia. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum, aurum. Aurum ialah emas. Argentum ialah perak. Maksudnya perak ini dia tidak akan bertindak balas dengan oksigen. Kau panaskan pun dia tidak akan terjadi apa-apalah. Mungkin sedikit saja, tapi kalau aurum emas ni langsung dia tidak akan bertindak balas. So ada cara lain untuk hafal benda ni. Mudah ingat, hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi aum. Tapi kalau kamu hafal ini saja, kamu tidak tahu nama dia di sebelah ni pun sia-sia juga. Jadi pastikan kamu tahu dulu nama tepi ni, baru tengoklah macam mana cara kamu hafal. Yang penting kamu mesti hafal kedudukan ini dan siapa yang paling reaktif dengan oksigen. So untuk hari ini ada latihan sampai ini. Kita tengok buku di modul sekejap. Di modul dia ada soalan kan. Soalan jadi yang kamu perlu jawab adalah dari sini kan aktiviti 4.1 ni. So jawab nyatakan gas yang diuji dengan menggunakan air kapur apa? Karbon dioksida lah. Bagaimanakah ujian gas tersebut dijalankan? Macam mana salurkan gas karbon dioksida ke dalam air kapur. Nyatakan gas yang dibebaskan. Jawab. So kita jawab sampai soalan 3 di sinilah. Soalan 3 di unit 4.2 siri kereaktifan logam. Nyatakan logam yang paling reaktif, nyatakan logam yang paling tidak reaktif. Sudah tahu kan tadi Miss sudah bagi jawaban. Jadi untuk hari ini sampai sini sahaja. Sekian dan terima kasih.